مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita ada dengar satu hadis riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, nanti akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra' wartaqi warattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilaka indal akhiri ayatin taqra'uha. Jadi tadi kita baca 96 ayat. Betul. 96 ayat kita dah baca. Lepas tu kita baca lagi Fatihah. Dilihat daripada hadis ini, di manakah situasi hadis ini? Faham? Nanti akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Maksudnya, bila? Ketika kita sudah berada di syurga. Maka macam mana kita nak dapat fadilah hadis ini? Kita tengok sambungan dia, sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Jadi siapa nak derajat dia tinggi di syurga, maka dia kena hafal Al-Quran. Al-Waqiah kita dah hafal 96. Nanti kalau diseru pada masa dalam syurga, Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang aku redha, bacalah Al-Quran, kemudian naiklah derajat sebagaimana kamu membacanya di dunia. Macam mana kita nak dapat baca banyak kalau kita hafal sikit? Faham? Jadi alangkah beruntungnya kalau ada sisa masa kita ni sebelum kita meninggal dunia ini, kita hafal Quran. Paling-paling tak, kalau kita tak dapat hafal, kita kena niat untuk hafal. Sebab orang yang mempunyai niat yang kuat terhadap sesuatu, walaupun dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu di dunia, dia akan dikumpulkan bersama orang yang ia niatkan. Maka penting niat. Saya niat nak jadi orang alim. Macam siapa? Macam Imam Asy-Syafi'i, ataupun Imam Maliki, ataupun Imam Hanafi. Saya nak jadi orang yang kuat tauhid dia seperti mana Imam Asy'ari. Maka kita niat yang sungguh-sungguh, dan kita belajar sikit-sikit. Walaupun kita tak capai, tapi nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Faham? Kena selalu ada niat. Jangan sampai tak ada niat langsung. Bila tanya, apa cita-cita anda? Saya nak berjaya dunia akhirat. Itu kita kena ada yang khusus. Apa niat kita khusus? Sebab yang dalam hadis ini, kita akan tinggi derajat kita sebanyak mana kita hafal Al-Quran tu. Kalau kita hafal satu Al-Quran, alangkah beruntungnya. Kalau kita hafal Al-Waqiah, alangkah beruntungnya. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan sambung. Baru ni hukum nun mati. Sekarang ni kita masuk kepada mim mati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mim mati, mim dia ada macam gitu, sukun.
kat atas dia. Masa saya zaman kecil-kecil belajar dekat kampung, tahu tu mim mati tu sebab kita tengok Dragon Ball. Yang dah mati tu ada bulat kat atas tu. Bertemu dengan huruf hijaiyah. Apakah huruf hijaiyah tu? Sampai ya. Maka akan ada 3 hukum bacaan yang terjadi di situ. Yang pertama, idgham mutamathilain, atau nama lain dia idgham syafawi, atau idgham mislain saghir, atau idgham mimi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Kita masuk kepada pembahasan idgham mutamathilain ataupun idgham syafawi ataupun idgham mislain saghir ataupun idgham mimi. Mana satu awak nak pakai nama tu boleh. Iaitu memasukkan suara mim mati ke dalam mim yang berbaris disertai dengan dengung. Berapa kadar harakat dengung dia itu? 1 alif ataupun 2 harakat. Nampak contoh dia bagi jelas. Mim dalam kurungan mim mati berjumpa dengan mim. Walakum ma kasabtum. Mim mati berjumpa dengan mim. Biasanya mim mati jumpa dengan mim, dia akan ada tasydid. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran yang mushaf dia itu resam Usmani. Simple saja, satu saja. Mim jumpa mim, idgham. Kalau kami lagi suka pakai idgham mimi, sebab mim jumpa mim, mim. Idgham mimi. Mim jumpa dengan mim. Kemudian yang nombor 2, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini cara bacaan dia sama seperti bacaan iqlab. Macam mana bacaan iqlab? Ringankan bibir semasa menyebut mim mati dengan tidak merapatkan bibir sepenuhnya. Dia macam buka sikit. Ya'idhukum bih. Dia bukan tutup mulut. Ya'idhukum bih. Bukan. Dia ada ruang sedikit untuk mengeluarkan ikhfa tersebut. Ya'idhukum bih. Dengung dia 2 harakat. Mim mati berjumpa dengan ba. Kemudian yang terakhir, izhar syafawi. Mim perlu dibaca jelas tanpa dengung. Apakah huruf dia? Apabila mim mati tersebut berjumpa dengan selain daripada huruf ba dan mim, maka itulah huruf izhar syafawi. Sebab idgham mimi, mim dah ambil. Kalau ikhfa syafawi, ba dia dah ambil. Selain daripada mim dan ba itu, bila mana mim mati berjumpa dengan huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba, maka hukum dia izhar syafawi. Paling banyak sekali dalam Al-Quran. Nak tahu dia paling senang. Mim perlu dibaca jelas tanpa dengung. Contoh, hum fiha khalidun. Dia bukan hum fiha khalidun, bukan. Dia mim mati berjumpa dengan fa. Contoh situ. Banyak sekali contoh yang boleh kita dapatkan. Ringkas sahaja. Kalau boleh kuasai betul-betul dia punya materi ini, baru nanti kita akan rasa shock. Orang kata, masa baca Quran tu, oh ni idgham mimi, oh ni izhar syafawi, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hum fi, mim mati berjumpa dengan fa. Oh ni. Maka baca Al-Quran
Tak cukup setengah jam, tak cukup 10 minit sebab dia shock. Dia baca tu, oh, ini yang belajar pagi-pagi tu. Oh, sebelum ni baca tapi tak tahu. Nah, di antara cara contoh untuk kita itu tahu, kan, siapa dekat sini volunteer yang semalam dia tolong diri dia bantu diri dia untuk dapat kuasai walaupun sikit-sikit, kan, boleh silakan. Siapa yang volunteer, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan dia. Siapa? Tak ada. Tak ada. Nazmi. Apa contoh yang awak dapat di dalam materi yang kita belajar? Yang hari ni ke yang semalam tak? Yang semalam. Semalam. Maksudnya contoh yang awak dapat dalam Al-Quran. Contoh hum fiha khalidun. Ni izhar syafawi yang macam tu. Ada contoh yang jumpa semalam. Ikutlah idgham ma'al gunnah ke, izhar halki ke, ikhfa syafawi ke, ikhfa hakiki ke. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Surah Al-Baqarah ayat 2. Tanwin bertemu dengan la. Bacaan dia hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dengan tanpa dengung, memasukkan tanwin tadi ke dalam huruf lam dengan tanpa dengung. Hudan ulaika ala hudan mir rabbihim. Ada lagi? Nun mati ikhfa hakiki ayat 23. Silakan Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umi baca pendek ke? Boleh. Wa in kuntum fi raibi mimma tazzalna ala abdina. Ulang balik. Baca yang pendek tu sajalah. In kuntum sadiqin. Ayat 23 ke surat 4. Tapi kena ulang balik, tadi salah cara baca dia. Okey. Wa in kuntum fi raibim mimma tazzalna ala abdina. Macam mana? Saya rasa tu nun bukan tak. Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, bukan tanzalna. Betul. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ni baru betul. Sorry. Kafif ada dapat? Ada Ustaz. Apa contoh yang awak dapat? Surah Al-Mulk ayat 1. Saya baca yang ada tajuk tu je lah. Okey, syai'in qadir. Tanwin kasrah bertemu huruf qaf. Syai'in qadir. Fauzi ada contoh apa yang awak dapat? Apa dia Ustaz? Tak, Fauzi. Oh,
Maaf Ustaz, tak jumpa Ustaz. Minta maaf sangat-sangat. Tahu. Siapa lagi? Tasnim ada? Ada. So, ayat 102 Al-Baqarah ahadin illa. Tanwin kasrah bertemu dengan alif hamzah tu izhalki. Ulang. Ahadin illa. Nak ada nak? Surah Al-Baqarah ayat 19. Sikit kan. Wa ra'du wa barku. Wa ra'du wa barku. Idram ma'al gunnah. Tanwin berjumpa dengan waw. Sofia? Sofia selalu tak nampak muka, nampak tu earphone saja. Ada ke Sofia? La ilaha illallah. Skip Nabil Zakaria. Surah Al-Baqarah ayat 29. Izhalki syai'in alim. Dekat ujung. Alhamdulillah. Semua dapat. Tapi alangkah bagusnya kalau dibaca satu ayat penuh. Tak baca satu ayat penuh, dia dapat tahu macam mana cara bacaan dia. Sebab kalau dia baca satu ayat penuh, kita dapat tengok macam mana cara penyebutan huruf dia, macam mana penyebutan keluarnya gunnah tadi ikut makhraj jauf, macam mana cara dia dengung itu, kadar harakat dengung dia itu cukup ke tak. Kalau tadi betul, anda dapat menguasai ilmu tadi tu, tanwin berjumpa dengan waw, waraqdu wa barqa. Contoh Nat tadi. Lepas tu Nazmi hudal lil muttaqin. In kuntum. Itu lagi banyak. In kuntum shadiqin. Banyak hukum kat situ, ada banyak. In kuntum, nun mati berjumpa dengan kaf. Kuntum, nun mati berjumpa dengan tak. Tum shadiqin, mim mati berjumpa dengan sod. Idza syafawi yang kita belajar tadi. Banyak. So, bila kita baca satu ayat penuh, maka kita dapat secara automatik, kita dapat banyak benda kat situ sebenarnya. Kita dapat gunnah dia, dengung dia, kita dapat sebut huruf satu-satu. Sebab bila kita dekat sini sajalah masa untuk kita baca dan ada orang tolong tengok. Sebab dalam Al-Quran Allah kata fadzakir, Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu seandainya kamu tidak tahu. Itu adalah cara untuk kita dapat menjadi orang yang berjaya. Kita tak tahu buat apa saja, tanya orang yang lebih tahu. Di sini ada yang lebih tahu tentang tajwid, kita nak dapat tajwid, jangan malu. Jangan buang sifat malu. Buang rasa malu orang tengok dah. Yang tu tak apa, demi untuk kita dapat ilmu itu. Kalau tak, sampai ke umur 50 pun, 60 pun, kalau kita tak nak sungguh-sungguh, tak dapat. Sayang. Berapa ramai kita tengok orang-orang tua baca dia sama je dengan masa dia tadika. Kita yang sekarang baca pun kadang sama lagi dengan budak tadika. Sebab apa? Sebab kita tak ada improve dalam bacaan kita. Kita sibuk improve ni, tetapi untuk akhirat kita ni bacaan, sebab kita kat dalam syurga nanti kita baca Quran je. So bila bacaan kita, Quran kita tu tak indah dekat dunia, kita nak baca dekat syurga, malulah. Faham? Boleh ke dekat dunia ni kita tak ahli kepada bidang tu, tiba-tiba kita nak ahli? Tak adil.
Boleh. Tetapi tak ada. Kenangan tu tak ada. Dulu saya belajar pagi-pagi kena jelir lidah lah, kena ini, kena itu. Dekat syurga ni saya boleh rasa nikmat. Baca, naik. Baca naik. Macam tu. Kalau kat sini kita tak rasa. Kita baca ngantuk. Sebab ada syaitan tiup. Nak belajar, fikiran kat mana-mana. Tetapi kat syurga, Iqra' wartaki kunta kama Iqra' wartaki kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilaka indal akhir ayatin takra'uha. Lebih kurang tadi hadis dia macam tu kan. Kita baca, kita naik derajat. Bismillahirrahmanirrahim, naik 1 derajat. Alhamdulillahi rabbil alamin, naik 2 derajat. Naik. Al-Fatihah dah 7 dah. Waqi'ah 69 dah. Waqi'ah je hafal sampai situ. Rugi, faham? Hafal. Al-Kahfi hafal. Apalagi 4 surah hafal. Tak susah. Kata guru saya, dia kata kepada kami yang masa belum hafal Al-Quran, dia kata macam ni. Cuba kamu bayangkan satu masa ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, dan ketika itu kita tak boleh nak menjawab. Allah tanya kepada kita, wahai Falah, saya bagi masa kepada kamu 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kamu tidak boleh nak hafal Al-Quran. Sibuk sangat ke kamu? Macam mana kita nak jawab? Kalau kita cuba belik Al-Quran itu ada berapa huruf? Tak tahu. Ada berapa ayat? Kita cuba bahagikan ayat tadi tu dengan hari yang kita jalani. Sama ke, kurang ke, lebih ke? Bila Allah tanya, takkan satu hari tak boleh sampai hafal satu ayat? Alangkah malunya kita. Maka ada lagi peluang ni, cuba hafal sehari 1. Siapa paling baik sehari semua ke surat. Kalau hafal semua ke surat, sebulan dapat 1 juz. Sebulan dapat 1 juz, nak 3 tahun dapatlah 30 juz. Itu sifat standard pelajar tahfiz. Sehari semua ke surat. Tapi kita sibuk sehari 1 ayat je lah. InsyaAllah. Biar nanti dekat akhirat kita baca nanti naik. Faham? Maulaya salli wa sallim da'i